A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita bersama-sama sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbil alamin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini. Kita dapat meneruskan kehidupan kita pada pagi ini, masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan ketaatan kita, untuk kita meneruskan menambahkan lagi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dan pada hari-hari yang seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hati yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah, sehinggalah kepada akhir hidup kita mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah sebagai hamba-Nya insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, jadi pada pagi ini kita meneruskan pengajian tasawuf kita tuan-tuan ya. Yakni pengajian untuk kita belajar ya bagaimana untuk kita menjaga hati kita, membersihkan hati kita supaya hati kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat
mendapat penglihatan ataupun mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, kita menyambung kepada kitab kita ni tuan-tuan, kitab Penawar Bagi Hati nah. Jadi kita menyambung kepada mukaddimah ataupun pendahuluan kitab nah, kitab Penawar Bagi Hati ni. Jadi pada minggu lepas kita ada baca sikit tuan-tuan ni mengenai dengan martabat ataupun golongan-golongan orang-orang beriman itu. Dia ada 3 lah martabatnya yang kita dah bicara pada minggu lepas. Yang ni kita ni, di kalangan kita ni ada kita sebut sebagai abid kemudian disebut sebagai orang salik, dan yang ketiga adalah orang-orang yang usul atau orang-orang yang sampai kepada Allah. Itu 3 golongan yang kita dah sebut tuan-tuan ni. Jadi kita sambung pada pagi ni tuan-tuan ni. Jadi qala al-musannifu, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah berkatalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ketahui olehmu, yakni orang-orang salik kita lah tuan-tuan ya. Kita ni orang-orang yang nak menuju kepada Allah ni, nak menjadi orang-orang yang kasih ataupun orang-orang yang dekat kepada Allah ni. Jadi ketahuilah olehmu, wahai orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga hati, bahawasanya ilmu tasawuf ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang membicarakan tentang apa tuan-tuan? Ilmu tasawuf itu adalah satu pengetahuan satu pembelajaran satu ilmu yang mana dengan pengajian tasawuf inilah diketahui dengan pengajian ini akan segala kelakuan hati. Inilah apa tujuan ilmu tasawuf tuan-tuan Ini kata Syekh Abdul Qadir Mandili Jadi Syekh Abdul Qadir Mandili menerangkan kepada kita bahawasanya ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu yang mana bila kita belajar, kita nak mengetahui tentang kelakuan-kelakuan hati kita ni tuan-tuan Jadi hati kita ni dia ada kelakuan-kelakuan dia tuan-tuan Jadi kita ni bila belajar tasawuf, kita tahu apa yang akan berjalan dalam hati kita ni. Jadi tuan-tuan, hati ni antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat penting untuk kita jaga Sebab hati ni adalah tempat tumpuan syaitan Jadi tempat tumpuan syaitan yang sepanjang masa dia sentiasa menghadirkan lintasan-lintasan ataupun sentiasa dia cuba nak memasuki kepada ruang hati itu untuk dia memenuhi hati itu dengan kelakuan-kelakuan hati yang tidak baik tuan-tuan Jadi bila kita mempelajari ilmu tasawuf ni, kita nak belajar, nak tahu apa kelakuan-kelakuan hati yang perlu ada dalam jiwa kita ni, dan apa kelakuan-kelakuan hati yang kita nak kena buang tuan-tuan Jadi kelakuan hati ni kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sama ada kelakuan yang dipuji. Jadi kita nak belajar ni, nak tengok hati kita ni kelakuannya sama ada kelakuan yang Allah redha, yang Allah suka, yang dipuji, seperti mana sifat-sifat mahmudah seperti mana merendah diri, sabar, syukur, redha, takut kepada Allah dan sebagainya, atau kelakuan-kelakuan yang dicela kata Syekh Abdul Qadir Jadi kita dengan pengajian tasawuf ni, kita nak belajar tentang kelakuan hati ni, sifat-sifat hati sifat-sifat yang dipuji dan sifat-sifat yang dicela, yang tak boleh ada dalam hati kita, seperti mana riak, tuan-tuan, ujub, takabur dan sebagainya lah tuan-tuan cintakan dunia dan sebagainya, seperti mana dengki dan membesar diri kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tuan-tuan Jadi maknanya tasawuf ni dia membicarakan tentang kelakuan hati kita itu tuan-tuan Baik, hati ni tuan-tuan dia tidak boleh ada sifat-sifat yang tercela ataupun sifat-sifat mazmumah kita panggil tuan-tuan Kerana apa tuan-tuan? Kerana sifat-sifat mazmumah ini dia akan menjadi hijab. Hijab ni maknanya menjadi dinding penghalang untuk kita mencapai kedekatan diri kita kepada Allah tuan-tuan Maknanya orang-orang yang berjalan kepada Allah ni dia tak boleh ada takabur, riak dan sebagainya. Kalau dia berjalan kepada Allah ni, hatinya ada sifat-sifat begitu, maka dia punya diri dengan Allah itu akan sangkutlah. Maknanya akan terhalanglah untuk dia benar-benar mencapai kepada martabat kekasih Tuhan, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang sampai kepada Allah dipanggil kekasih-kasih Allah lah tuan-tuan Orang-orang yang habis mujahadah hanya kepada Allah tu, wusul ilallah ni adalah orang-orang yang telah berjaya dua keadaan. Tuan-tuan orang-orang yang sampai kepada Allah dipanggil wusul ilallah ni, yang nak dikejar oleh orang-orang salik tuan-tuan Jadi destinasi kita kepada Allah ni ada hujung maslamatnya, ada tuan-tuan Kalau macam kita nak pergi ke suatu tempat, kalau kita naik kereta tuan-tuan
Jadi perjalanan kita ni ada kepada penghujung matlamat bawa kereta kita ni. Bukan kita bawa kereta jalan je tuan-tuan lah. Kita ni maknanya kalau kita nak sampai ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur itulah destinasi kita, tuan-tuan ya. Jadi kita ni dalam keadaan kita nak bersih hati ni sampai mana? Dia ada kepada hujung matlamat ni, tuan-tuan ya. Jadi maknanya hujung matlamat ataupun kita kata kemuncak kepada mujahadah kita ni, duk mujahadah lawan nafsu dan sebagainya, sehinggalah perjalanan kita kepada Allah ni dipanggil sampai usul ilallah, sampai kepada Allah nah. Jadi orang-orang yang sedang berjalan mujahadah ni, kita ni dipanggil salik. Salik ni dalam perjalanan lah, maknanya tengah mujahadah, tengah lawan tengah bimbing diri, tengah istiqamahkan diri, tuan-tuan tak? Jadi maknanya orang salik ni orang-orang yang sedang bermujahadah, berjalan kepada Allah. Tu kita ramai-ramai sekarang ni berada pada keadaan inilah orang-orang salik ni, tuan-tuan ya. Tapi orang salik ni maknanya bila dia berterusan istiqamah, mujahadah, bimbing diri dia, sehingga pada penghujungnya dia akan sebut sebagai sampai ke destinasi, yakni sampai kepada Allah, tuan-tuan ya. Dalam kitab-kitab tasawuf yang besar-besar dipanggil sampai ke hadratillah. Maknanya sampai benar-benar dekat kepada Allah lah, tuan-tuan ya. Baik, jadi sampai ni ada dua keadaan yang dikatakan sampai. Maknanya orang ini benar-benar sampai kepada Allah bila dia memiliki dua sifat ni. Tuan-tuan ya. Tapi payahlah benda ni, tuan-tuan ya. Dia bila kita tengok kepada dua sifat orang sampai kepada Allah ni, dengarnya bunyinya senang je, dia punya sebutan tu, tuan-tuan. Tapi nak mencapainya tu memerlukan mujahadah yang panjang, 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Masing-masing punya kesungguhan lah, tuan-tuan ya. Baik. Jadi sampai yang dalam pengajian tasawuf ni, salik ni sampai ni dua, tuan-tuan ya. Yang pertama iaitu sampai kepada penghujung mujahadah, yakni bersih hati daripada sekalian sifat-sifat mazmumah. Ni sampai yang pertama nah. Jadi tanda seseorang itu sampai kepada Allah bila hati ni dah hilang, tak ada sifat mazmumah, tak ada langsung lah, tuan-tuan ya. Makna kata hati ni tak ada dah rasa terdetik-terdetik nak riak ni, tak ada dah, hilang dah, habis dah. Makna kelakuan hati ni ataupun hati kita ni sebersih-bersih habis dah. Tak ada dah sifat-sifat riak ataupun nak sombong diri ni, habis kosong dah. Ini sampai yang pertama, tuan-tuan ya. Sebab tu kita hari ni mujahadah ni nak buang kelakuan-kelakuan hati yang buruk-buruk ni, nak bagi bersih sampai bersih sebersih-bersihnya. Tu sampai yang pertama. Jadi orang-orang yang sampai kepada Allah tu alamatnya adalah hatinya tak ada sifat mazmumah langsung, dah tak ada lah, tuan-tuan ya. Ni kadang-kadang kita ni ada lagi rasa dengki dengan nikmat orang, so tak habis lagi lah, tuan-tuan ya. Jadi adakah orang-orang yang telah sampai kepada Allah ni, dia tak ada dugaan-dugaan hati dia untuk riak ke ataupun untuk rasa takabur, adakah tak ada, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan ya. Bukan maksud orang-orang sampai kepada Allah ni dia dah langsung tak ada lintasan-lintasan hati untuk riak ke, untuk dengki ke. Bukan tak ada, syaitan tu datang. Tapi orang-orang macam ni dia berjaya tepih dah, tuan-tuan ya. Dia dah tak orang kata tak terpengaruh dah, tuan-tuan ya. Dengan bisikan-bisikan syaitan untuk cinta ke dunia ke, ataupun untuk berlebih-lebihan dengan perkara-perkara dunia ni, ataupun hati ni rasa nak melakukan amal ni untuk orang tengok ke, ataupun nak rasa lebih diri dengan amal ni. Lintasan-lintasan tu datang juga syaitan ni, tuan-tuan. Tapi orang macam ni dia dah tak ada perasaan dah nak buat-buat macam tu. Dia dah mati dah hati dia, tuan-tuan ya. Maknanya hati dia ni kalau datang lintasan-lintasan tu ada datang, tapi dia tak bernafsu dah. Maknanya dia boleh tepih dah, tuan-tuan. Dia tak berminat dah nak buat perkara ni, nak bagi orang tengok, semua ni dah tak ada dalam hati dia. Dia bersih lah, tuan-tuan ya. Jadi sifat-sifat mazmumah ni lah yang akan kita pelajari satu persatu, tuan-tuan, dalam kitab ni nanti ya. Supaya maknanya kita bila belajar nanti, kita tak nak 10 sifat ni duduklah hati kita. 10 sifat mazmumah tu banyak lah, tuan-tuan ya. Riak, takabur, sum'ah nah. Sum'ah ni maknanya suka menceritakan nikmat diri pada orang lain, suka memperdengarkan. Sum'ah ni sami'ah nah. Jadi dia ni kalau dapat nikmat, suka nak cerita ke orang, aku ni begitu, aku ni begini. Suka menceritakan kelebihan diri, tuan-tuan ni. Jadi kelebihan diri ni bukan tak boleh cerita, tuan-tuan ni. Kadang-kadang ada juga keperluannya untuk kita menceritakan tentang kelebihan diri kita. Bukan nak menyatakan kehebatan kita, tak. Kita nak menceritakan kelebihan diri ni untuk menyatakan tentang pertolongan Allah, anugerah Allah, ataupun pengajaran daripada Allah. Itu boleh cerita, tuan-tuan ya. Maknanya yang tak bolehnya kita cerita kelebihan diri ni sebab kita nak jack diri dia, nak jack diri kita, tuan-tuan ya. Cerita ke orang kita boleh bangun tahajud ni sebab nak bagi orang nampak kita ni hebat.
Itu tak boleh lah tuan-tuan ni. Sum'ah ni makna takabur jugalah, nak mengangkat diri depan orang lain. Tapi kalau contohnya kita menceritakan kelebihan-kelebihan diri kita ni sebagai untuk memberi pengajaran pada orang lain, itu tak apa, sebab ada ayat Quran dalam surah Ad-Duha tuan-tuan nak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni ayat Qurannya tuan-tuan ni. Ni surah Ad-Duha tuan-tuan, kita dah biasa baca tu kan. Kata Allah, wa amma bi ni'matika, dan adapun nikmat-nikmat Tuhanmu tuan-tuan nak, bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan tuan-tuan nak. Kadang-kadang ada suatu nikmat yang kita peroleh, kita boleh bangun tahajud ni. Apa rahsia kita boleh bangun tahajud kan? Apa yang kita buat untuk kita boleh bangun tahajud ni sehingga Allah berikan nikmat tu kepada kita? Kita share kat orang, supaya orang ni bila dia tahu apa yang kita cerita ni, dia pun boleh beramal seperti mana kita beramal. Itu cerita macam tu, tak ada masalah tuan-tuan ya. Baik, itu contoh-contoh sifat-sifat yang tercela tuan-tuan ya. Jadi orang yang sampai kepada Allah ni, pertama adalah orang-orang yang benar-benar hatinya telah benar-benar dimujahadahkan, selamat daripada sekalian sifat mazmumah. Tuan-tuan, kita ni, kata Syekh Abdullah, guru saya lah tuan-tuan, guru kita lah tuan-tuan ya. Kita ni sifat-sifat mazmumah dalam hati kita ni, Syekh kata walaupun tak selalu ada dalam jiwa kita, tapi Syekh kata kadang-kadang akar-akar tu masih ada tuan-tuan ya. Kadang-kadang maknanya walaupun tidak nampak sifat mazmumah tu besar sangat dalam hati kita, tapi akar-akar duduk dalam tanah hati tu duduk masih ada, tak cabut habis lagi, kata Syekh. Maknanya kadang-kadang kita tu bernafsu juga, rasa nak bagi orang tengok kita tuan-tuan tak. Kadang-kadang kita ni melayan juga sifat-sifat mazmumah yang hadir dalam hati kita tu, tak habis. Kata Syekh sampai kepada akar umbi tuan-tuan ya. Kalau ada orang ni sifat mazmumah sampai tumbuh pokoknya, sampai ada buah dalam hati dia, yang tu dah berat sangat dah tuan-tuan ni. Jadi orang-orang wali-wali Allah ni, orang-orang sampai kepada Allah ni, maksudnya kata Syekh Abdullah ni, sifat mazmumah dalam hati, tanah hati ni sampai ke akar-akar hilang dah, tak ada dah tuan-tuan ya. Bayangkan benih pun tak ada dah. Ni habis, sehabis-habisnya tuan-tuan ya. Sebab tu alamat wali-wali Allah tu, antara tanda-tanda wali-wali tu, kita tengok pertama sifat dia, akhlak dia. Tak ada nak marah orang, tak ada cinta ke dunia tuan-tuan. Tapi kalau katanya dia guru mursyid, ataupun katanya dia guru tasawuf, mengajak orang kepada Allah, tapi dia ni maknanya nakkan habuan dunia, nakkan harta anak murid tuan-tuan, nakkan perhatian anak murid, ataupun nakkan kepada pujian-pujian anak murid, nakkan anak murid ni muliakan dia, hormat dia, tak boleh anak murid ni tegur sikit. Jadi maknanya orang begini ni, dia bukanlah orang-orang yang sudah sampai kepada tahap guru tuan-tuan. Kalau guru mursyid yang sebenar ni, maknanya kita tengok pertama sekali akhlak dia lah tuan-tuan ya. Dia guru mursyid ni wali-wali lah tuan-tuan ya. Sebab orang-orang yang nak bimbing kita kepada Allah, semua orang jalan pada tasawuf ni mesti kena ada guru tuan-tuan ya. Maknanya orang-orang yang berjalan dengan guru ni, dia ada panduan, dia ada bimbingan tuan-tuan ya. Macam kita katakan, kita hari ni dengan dunia kita pun semua berguru tuan-tuan. Kita nak ambil PhD pun ada guru yang memantau PhD kita. Bukannya kita boleh luluskan diri kita sendiri, aku ni dah berjaya jadi doktor kan, doktor PhD lah, tiba-tiba nak letak pangkat sendiri tuan-tuan nak. Mesti ada yang mengesahkan tuan-tuan nak. Adalah pensyarah-pensyarah dia. Kita bawa kereta kita pun ada JPJ sebelah kita, bukannya kita boleh keluarkan lesen tu sendiri tuan-tuan ya. Maknanya ada orang yang meluluskan kita, bila orang tu raid kita, barulah kita ni diberikan pengiktirafan tuan-tuan nak. Sama ada dapat ijazah ke, doktor ke dan sebagainya tuan-tuan nak. Kehidupan dunia kita ni semua berguru tuan-tuan ya. Kalau kita bekerja pun hari ni, kita ada bos yang mengiktiraf kerja kita, ada yang meraih kita. Kita berjalan kita kepada Allah ni, siapa nak raih kita? Ke kita syok-syok sendiri je tuan-tuan? Tak boleh. Maka guru kita yang paling tinggi, Nabi, baginda Nabi SAW lah tuan-tuan ya. Baginda Nabi itu gurunya adalah Allah lah. Sebab Allah yang berikan wahyu, yang membenarkan Nabi dan sebagainya. Ada seluruhnya ulama-ulama tuan-tuan ya. Dan ulama-ulama ni mereka juga berguru dengan guru-guru mereka sebelum itu. Maksudnya kita ni, kalau dunia kita ada guru, takkan jalan kita kepada Allah tak ada guru? Tak boleh lah tuan-tuan ya. Jadi maksudnya bila kita berjalan kepada Allah ni, mesti ada guru, pemantau yang membenarkan perjalanan kita, yang meraih lah, kita kata okey betul kamu ni, perjalanan kamu ni begini-begini dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi maknanya dalam bimbingan kita untuk pergi kepada Allah ni, gurulah yang akan membimbing, mendidik hati-hati kita ni, sehinggalah kita ni benar-benar berjaya lah tuan-tuan, membersihkan kelakuan-kelakuan hati kita ni daripada perkara-perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, kemudian sampai yang kedua, alamat orang sampai kepada Allah ni, yang kedua ni sebut dalam kitab Hikam ada perkara ni tuan-tuan ya.
Disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ada sebut tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, orang yang sampai kepada Allah ni, alamat yang kedua ataupun tandanya yang kedua adalah orang-orang yang sampai kepada jiwa tauhid. Itu yang kedua. Yang pertama adalah hati itu bersih daripada sekalian sifat-sifat mazmumah. Yang keduanya adalah orang ini sampai kepada hatinya kepada hakikat mengenal ataupun hakikat tauhid lah tuan-tuan ya. Maknanya Syekh Abdullah kata tak ada syirik dalam hati dia. Maknanya hati dia ni benar-benar memandang segala perbuatan dia, tuan-tuan, segala kebergantungan hati dia semata-mata Allah. Ni orang yang sampailah. Maknanya hati dia pun bersih daripada kelakuan-kelakuan sifat-sifat kemanusiaan yang buruk-buruk ni, tuan-tuan. Tak ada dah riak takabur ni, tak ada dah. Dan hatinya benar-benar kuat bergantung berharap kepada Allah yang Maha Esa. Tak ada dah dia tengok, dia tidak mensyirikkan Allah, sama ada syirik khafi, syirik-syirik yang kecil ataupun syirik-syirik jali lah tuan-tuan. Syirik jali ni memang taklah dilakukan ya. Syirik jali ni maknanya syirik yang besar, menyembah matahari ke menyembah selain daripada Allah, tu memang tidak tuan-tuan ya. Dia yang kita nak jaga ni syirik khafi tuan-tuan ya. Syirik khafi ni maksudnya kita masih mempersekutukan Allah, tapi mempersekutukan Allah ni yang tak nampak, yang halus, dipanggil khafi tuan-tuan ya. Sebab tu Nabi SAW menyebut, kata Nabi, yang paling aku takuti ke atas umat aku di akhir zaman, Nabi kata adalah syirik khafi tuan-tuan ya. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu syirik khafi yang kau takuti kepada umat kamu di akhir zaman? Kata Nabi SAW, yakni riak dalam hati mereka, riak tuan-tuan ya. Jadi Nabi takut umat ni di akhir zaman ni, umat Nabi ni banyak dihinggapi penyakit-penyakit riak tuan-tuan ya. Apa dia? Suka nak menunjuk-nunjuk tuan-tuan ya. Jadi maknanya menunjuk-nunjuk ni, nak bagi amalan kita ni bagi orang tengok, bagi orang nampak, dia lah nak menunjuk-nunjuk tuan-tuan. Hari ni bahaya tuan-tuan, banyak dah kan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak buat posting dalam Facebook ni tuan-tuan, kita ni hidup dengan masyarakat, hidup dengan pandangan manusia, dan Facebook kita ni ramai orang yang ikut kita, follow kita dan sebagainya. Kadang-kadang banyak secara kita tak sedar tuan-tuan. Hari ni mungkin kita dok lah, kadang-kadang masyarakat luar sana banyak yang dilakukan dalam media sosial ni untuk perhatian orang. Nak posting pun, post tu supaya ramai orang boleh baca dan mengambil perhatian atas kerja buat kita dan sebagainya. Ini yang kita nak kena jaga tuan-tuan ya. Riak ni maksudnya mengharap perhatian orang, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kadang-kadang perempuan-perempuan ni yang cantik-cantik ni, dia suka post muka-muka dia tuan-tuan, keindahan wajah dia kan. Itu yang tangkap dekat-dekat tu, yang fashion, gayanya tuan-tuan, ke kanan ke kiri kan. Tuan-tuan faham lah macam mana rupa-rupa gaya orang perempuan yang posting dalam Facebook tu tuan-tuan. Kadang-kadang tanya balik, tujuan apa aku duk tayang muka aku dalam Facebook ni, untuk apa? Adakah ada pahala akhirat? Adakah Allah redha? Kadang-kadang dia tak ada apa-apa, melainkan kadang-kadang riak je. Itu yang bahaya tuan-tuan ya. Riak ni maksudnya nak menunjuk-nunjukkan cantikan, nak menunjuk-nunjukkan keindahan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi itu yang Nabi SAW takut. Yang mana akhir zaman ni ramai umat-umat Nabi ni, dia akan dihinggapi oleh syirik khafi. Yakni dia ini suka nak menunjuk-nunjukkan dirinya kepada masyarakat. Ni yang akhir zaman ni bahayalah. Sebab ada Instagramnya, ada followernya kan. Jadi semua posting ni, semua nak mengharapkan pujian manusia, semua nak harapkan pandangan manusia. Ni berlaku di akhir zaman ni tuan-tuan. Ni yang kita katakan media sosial ni, itu media yang ada ni, Instagram ke Facebook ke tuan-tuan ini semua ni kalau tak jaga, ini sangat-sangat berbahayalah kepada hati-hati kita, menjadikan hati kita ni banyak tumpuan kepada manusia. Pagi ni apa yang aku nak tunjuk pada orang sebab aku ni follower ramai ni, 1 juta kan, beratus ribu ni, hari ni aku nak tunjuk apa? Tunjuk kereta baru. Dan sebab tu tuan-tuan, kita ni nak buat sesuatu ni, tanya hati kita dulu, aku buat ni untuk apa? Tuan-tuan maknanya kalau kita nak post ke kan, kita nak share sesuatu, tanya dulu, perkara ni ada tak redha Allah? Ataupun perkara ni sekadar nafsu aku, suka-suka nak bagi orang tengok apa yang aku buat ni, untuk apa? Sebab tu sebelum nak buat sesuatu ni, tanya diri dulu, aku buat ni ada redha Allah ke tak ada? Ataupun aku ni nak bagi orang suka tengok aku dan sebagainya kan. Kalau kita terasa hati kita ni buat ni nak bagi orang tengok, nak bagi orang puji, nak bagi orang tahu kita ni baik ke dan sebagainya, maka jangan tuan-tuan ya. Sebab tu maknanya di akhir zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang lidah ni sudah tidak banyak membuat dosa, sebab akhir zaman ni tangan banyak buat dosa. Maknanya tangan ni menggantikan lidah. Bercakap dalam Facebook, dalam Instagram ni, tapi bercakap dengan tangan. Ni nak kena jaga tuan-tuan ya. Jadi kata ulama-ulama tasawuf tuan-tuan ya,
orang-orang yang tidak memadai dengan pandangan dan pendengaran Allah, kata ulama tasawuf, maka orang ni tidak mencapai ikhlas yang tertinggi, tuan-tuan ya. Sebab tu kita ni nak mendapatkan ikhlas ni, tuan-tuan nak pastikan hati kita ikhlas, kita mestilah memadai ataupun mengajar hati kita ni supaya memadai hati kita ni dengan pendengaran dan pandangan Allah semata-mata. Jangan hati kita ni mengharapkan pendengaran dan pandangan makhluk. Tuan-tuan ya. Kalau kita ni mengharapkan pendengaran dan penglihatan makhluk, maka orang ni telah menjadi riak lah. Sebab dibuat ni nak bagi orang tengok, nak bagi orang dengar ni. Nabi sebut syirik khafi yang bahaya ni, tuan-tuan ya. Jadi makna orang-orang yang sampai kepada Allah itu adalah orang-orang yang telah berjaya menjadikan hati dia ni habis sekalian sifat mazmumah, tak ada dah, tuan-tuan ya. Bukan setakat tak ada, berminat pun tak nak dah, tuan-tuan. Tapi syaitan datang juga. Kata Syekh Abdullah begitulah. Jadi kadang-kadang syaitan ni, tuan-tuan, dibisik dalam diri kita ni nak bagi kita ni mengaku kita ni memiliki amal, kita ni yang solat rajin ni kita. Syekh Abdullah kata kadang-kadang syaitan datang ni, tuan-tuan, dalam hati kita ni dia bukan nak buat apa. Syaitan ni kadang-kadang bisik kepada kita ni nak suruh kita mengaku diri je kadang-kadang. Dan Syekh kata kalau kita tepih, ya Allah, ni semua kekuatan datang daripada-Mu ya Allah. Tepih tu syaitan lari lah. Syekh kabur ya. Jadi syaitan ni antara usaha dia yang paling kuat kepada diri manusia ni, nak supaya manusia ni mengaku diri, mengaku kehebatan tu. Mana kalau saya tengah kuliah ni, nak bagi saya rasa, aku ni maknanya bagus, boleh menyampaikan, boleh bercakap, boleh bercerita. Dia syaitan nak bagi kita ada rasa diri macam tu. Syekh kabur macam tu lah, tuan-tuan ya. Jadi bila kita berguru kan, guru cerita ni pengalaman-pengalaman dia, kita pun kadang-kadang boleh tanya pada diri kita balik, apa yang diceritakan tu kita pun kadang-kadang datang benda-benda yang sama, tuan-tuan. Jadi Syekh kata syaitan ni dia masuk hati kita antara ni nak bagi kita jack diri tau, mengaku kehebatan diri. Jadi Syekh kata tepih, kita kata ya Allah, ni bukan kerana kelebihan dia, aku ni semua kerana anugerah-Mu ya Allah. Tuan-tuan ya. Syekh kata tepih yang tu selamatlah, syaitan lari lah. Syaitan ni, tuan-tuan, memang dia sendiri tu, sifat diri dia tu mengaku kehebatan diri dia di sisi Allah. Kan ketika mana dia disuruh oleh Allah untuk sujud kan kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud, tuan-tuan. Apa jawapan dia dalam surah Al-A'raf tu, tuan-tuan tak? Kata syaitan, wahai Allah, apa tujuan, kenapa aku nak kena sujud kepada Nabi Adam ni, sedangkan qala ana khairum minhu, sedangkan aku lebih baik. Ni pengakuan yang ana khairum ni, aku ni, duk sebut aku ni yang tak boleh ni, tuan-tuan ya. Kata syaitan, aku ni lebih baik daripada Nabi Adam ni, aku ni dicipta daripada api. Dia ada rasa kesombongan, mengaku keakuan diri, dia panggil, tuan-tuan ya. Keakuan. Sebab tu kita ni jangan selalu mendampik dada aku, tuan-tuan. Sebab tu ulama tasawuf kata orang-orang yang nak pergi kepada Allah kena buang aku. Tuan-tuan ya. Maksudnya bukanlah kita ni maknanya tidak merasakan diri kita tu ada, kita tahu kita ada, kita hamba Allah. Cuma bila kita ada nikmat ni kan, kita, kalau saya ni boleh mengajar ke apa semua ni, kena rasa ni semua anugerah pemberian Allah. Kita kena rasa walaula fadlu rabbi, kalaulah bukan kerana rahmat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, tuan-tuan, kata Allah, la kuntum minal khasirin. Kalaulah bukan kerana rahmat dan kelebihan Allah, nescaya kita pada hari ini akan jadi orang-orang yang rugi. Ataupun yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain, kata Allah, walaula fadlu rahmati rabbina, kalau bukanlah kerana rahmat dan kelebihan Allah, nescaya lattaba'tum syaitan, semua kita ni nescaya akan jadi pengikut-pengikut syaitan. Jadi Allah ni, tuan-tuan, hakikatnya dialah yang menyelamatkan kita daripada mengikut gerak langkah syaitan, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya kita ni kalau boleh beramal, boleh melakukan ketaatan, kebaikan, ini semua kerana pertolongan, rahmat, anugerah daripada Allah. Jadi jangan ada keakuan diri. Dia syaitan ni, kata Syekh Abdullah, perkara yang paling suka untuk dia hasut manusia ni, ataupun perkara yang selalu syaitan hasut manusia ni apa? Nak bagi manusia ni ada sombong diri, nak bagi manusia ni merasakan ada kelebihan diri. Bila kita ni rasa ada kelebihan diri, mengaku dah kita punya ni, tu yang dia nak tunjuk pada orang tu, tuan-tuan. Tu yang jadi nak mempersembahkan kepada orang ni, nak tunjuk aku ni hebat, aku ni mulia. Tu yang nak masuk dalam Facebook tu kan, nak menunjuk-nunjuk tu, nak bagi orang tengok. Sebab apa? Sebab sudah rasa memiliki, ini milik aku, ni kepandaian aku. Ni sifat-sifat ni yang selalu syaitan masuk dalam jiwa kita, tuan-tuan ya. Sebab tu Qarun ni, tuan-tuan, dia antara sebab dilaknat oleh Allah ni, bila mana Nabi Musa minta
berjumpa dengan Qarun untuk dibayar zakat, oleh kerana harta yang begitu banyak. Apa Qarun kata? Harta ni semua daripada kepandaian ilmu aku. Tak. Jadi Qarun ni dilupa ilmu tu siapa yang bagi, tuan-tuan. Tak, dia tak mengaku harta tu Allah bagi. Ni Qarun tu, tuan, dia sebutkan dalam Al-Quran. Qarun ni dia berkata kepada Nabi Musa, dia kata semua harta ni kepandaian ilmu aku. Dia mengaku, mendakwa diri dipanggil, tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu orang-orang yang nak pergi kepada Allah ni, kata ulama tasawuf, kena telanjangkan diri. Telanjang ni kosong, tak ada benda. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat pemberian daripada-Mu. Ya Allah, aku ni tiada daya dan upaya melainkan semuanya dengan rahmat dan pemberian daripada-Mu, tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok kata-kata Syekh dalam kitab Hikam, tuan-tuan, ya, Ibnu Athaillah Sakandari, tuan-tuan buka Facebook saya baru post malam tadi tu. Bagaimana orang-orang yang dekat pada Allah ni, dia sentiasa berdiri di atas la haula wala quwata illa billah. Dia tengok dalam Facebook saya, dalam wall saya tu ada saya post tentang Al-Hikam, kata-kata daripada Ibnu Athaillah Sakandari ni. Allah ni sengaja membolak-balikkan kita dalam keadaan senang, susah, tuan-tuan, ya, dalam keadaan duka, suka, tuan-tuan, sakit, sihat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak membawa hati kita kepada diri Dia. Sebab tu sengaja kadang-kadang Allah bagi ujian, bagi keadaan kita ni bertukar, berbolak-balik, sebab Allah nak memperkenalkan diri Dia kepada kita, yang bahawasanya kita ada Tuhan yang mentadbir diri kita. Bukan alam ni milik kita, bukan kepandaian kita dan sebagainya. Kita ada Allah. Dan orang-orang yang mengenal kepada Tuhan ni, dia akan sentiasa duduk di atas keadaan la haula wala ya Allah, tiada daya upaya. Bukan duduk atas ni kepandaian aku, ni hebat aku. Yang tu maknanya hati tu masih ada sifat mazmumah lah. Tu kerja syaitan sepanjang waktu, nak bagi kita ni ada keakuan diri. Jadi bila kita ada keakuan diri ni, jadi riak, jadi nak tunjuk pada orang, sebab kita ada memiliki kelebihan diri dan sebagainya. Begitu, tuan-tuan, ya. Jadi orang-orang yang sampai kepada Allah ni, orang-orang yang pertama, dia berjaya mujahadah, buang segala sifat mazmumah dalam diri dia, kosong, tak ada, tuan-tuan, ya. Yang kedua, berjaya hatinya mentauhidkan Allah dengan akidah yang benar-benar kuat antara dia dengan Tuhan ni. Benar-benar dia maknanya tidak ada syirik lagi, syirik-syirik khafi yang khasnya dalam jiwa dia. Ni dua tanda alamat orang yang sampai kepada Allah. Maknanya orang begini, kalau Allah uji dengan hartanya hilang pun dia tak takut, tak ada resah gelisah, sebab kebergantungan hatinya kepada Allah. Orang begini, kalau dibuang kerja pun ditakdirkan oleh Allah. Kalau dibuat kebenaran, dia menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar, tiba-tiba bos dibuang, kan, dia tak duka cerita, sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki dekat dia. Kalau dia kerja satu tempat, tiba-tiba tempat dia kerja tu, bos tu tiba-tiba bawa pula bawa arak ke, contohnya, tuan-tuan, nak sebelum ni kedai tu tak ada arak, tiba-tiba bos tu dia nak jual arak pula kat kedai tu, suruh kita pula yang jadi juruwang, kan, yang jadi cashier lah, tuan-tuan, nak kita kerja itu jadi cashier. Tiba-tiba bos kita ni tiba-tiba macam mana dia nak kita jual arak pula kat kedai kita. Jadi kita tahu benda tu haram, walaupun kita kerja dah 5-6 tahun, kan, gaji kita pun dah stabil dan sebagainya, contohnya, kan. Tapi bila kita tahu ini semua tak boleh buat ni kemurkaan Allah dan sebagainya, kita sanggup berhenti daripada tempat macam tu, dan kita tahu rezeki bukan bos kita yang pegang, rezeki milik Allah. Ini maknanya tak ada dah ketakutan hati tu, kebergantungan hati tu tak ada dah. Yakin semata-mata kepada Allah, Dialah yang menguruskan segala kehidupan manusia. Yang penting kita sebagai hamba ni sentiasa kita melakukan perkara-perkara yang Allah redha, perkara-perkara yang Allah suruh, insya-Allah dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang hatinya tak ada syirik ni, maksudnya kebergantungan hati dia benar-benar takut hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Itu, tuan-tuan, ya. Alamat seseorang itu kekasih Allah tu ada dua perkara tu lah, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi itu yang pertama kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandini tentang pengajian tasawuf, tuan-tuan, ya. Jadi pengajian tasawuf ni untuk kita kenal kelakuan-kelakuan hati kita, supaya kita boleh sentiasa menjaga hati kita ni daripada kelakuan-kelakuan yang tercela, tuan-tuan, ya. Dan orang-orang yang sampai kepada Allah tu orang-orang yang berjaya menghiasi hati dia dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, nah. Maknanya hati kita ni ada ikhlas, tuan-tuan, ada cinta pada Tuhan, tuan-tuan, kemudian ada pemurah, itu sifat-sifat yang baik. Ada zuhud dengan dunia, itu kita akan belajar dalam kitab ni, tuan-tuan, ya. Ada 10 sifat-sifat tu, banyak, tuan, bukan sikit, tuan-tuan, ya. Jadi semua 10 sifat mahmudah tu nak bagi masuk dalam jiwa kita, dan semua 10 sifat mazmumah tu nak buang habis dalam diri kita, tuan-tuan, ya. Baik, itu habis selesai yang pertama, tuan-tuan, ya. Baik, yang kedua, tuan-tuan, tadi pengenalannya ilmu tasawuf tu apa? Maka disebutkan tasawuf tu adalah ilmu yang belajar tentang kelakuan hati, selesai, tuan-tuan. Ini nombor 2 pula, tuan-tuan, ya.
Jadi pendahuluan kitab ni dia duk ada 6 perkara lah tuan-tuan ni yang kita nak bahas tuan-tuan ni. Baik, perkara yang kedua daripada kitab Penawar Bagi Hati ni, kata Syekh Abdul Qadir Mandiri nah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, yang kedua ada pun faedahnya. Tuan-tuan nak. Jadi orang yang mengaji tasawuf ni, apa kebaikannya ataupun faedahnya, ataupun kita katakan maslamat hujung pengajian tasawuf ni lah. Orang-orang yang benar-benar mencapai kepada tasawuf yang tertinggi ni, apa yang akan dicapai dalam perjalanan ni kepada Allah ni. Ni tinggi ni tuan-tuan, berat ni tuan-tuan ya. Bukan senang nak capai tahap yang ni nombor 2 ni tuan-tuan ya. Tapi apa nama kita katakan wali-wali Allah ni ataupun ulama-ulama yang benar-benar mereka ni orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka tuan-tuan ni, ulama-ulama dari zaman dahulu macam Syekh Abdul Qadir dan sebagainya, mereka ni mencapailah tahap ni tuan-tuan ya. Orang zaman-zaman dulu ramai yang capai tahap-tahap begini. Orang akhir zaman ni payah sikit tuan-tuan, sebab kita dugaan banyak. Kita ni hidup dengan dunia, yang dunia kita pada hari ni penuh dengan tipu daya, fitnah tuan-tuan ya. Penuh dengan dugaan-dugaan, hiburan-hiburan ni, maksiat ni berada di mana-mana. Jadi kita nak bawa hati kita pada tahap yang kedua ni tuan-tuan susah tuan-tuan ya. Sebab kita ni banyak dugaan, cobaan dan sebagainya tuan-tuan ya. Baik, apa dia tuan-tuan? Kata Syekh Abdul Qadir Mandiri nah. Dan ada pun faedahnya ataupun ada pun maslamat kepada akhir pengajian tasawuf itu. Ni tuan-tuan ya. Maka menyampaikan ia. Maknanya pengajian tasawuf ni membawa kita sampai kepada mana? Kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Allahu Akbar, tuan tinggi ni tuan-tuan ya. Maknanya orang mengaji tasawuf ni kemuncak dia hati dia kosong, tak ada selain daripada Allah dah. Tuan-tuan ya. Jadi nak buang hati ni jangan banyak ingat makhluk. Hati ni duk ada Allah lah tuan-tuan. Bukan maknanya nak bagi hati ni tak ingat dah selain daripada Allah dah. Bangun tidur tu ingat Allah dah nombor 1. Syekh Abdullah cerita gitulah tuan-tuan ya. Orang-orang sampai kepada Allah ni sebab hati dia ni karam ataupun fana. Fana ni apa tuan-tuan? Maknanya hati ni hancur, binasa dah, tenggelam dia dalam cinta dia kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang cinta ni macam mana tuan-tuan nak? Macam kita hari tu nak, mana mula-mula kita nak kahwin kan, kita tengah bercinta dengan isteri kita ataupun isteri bercinta dengan suami, kan kita bangun tidur kan kita tak ingat lain dah. Masa mula-mula hari tu lah kan tuan-tuan nak, masa tengah asyik dalam cinta tuan-tuan nak, itu baru cinta makhluk. Maknanya cinta makhluk ni, sesama makhluk ni tuan-tuan, makhluk ni tak ada apa-apa kelebihan. Bayangkan kalau orang yang sudah dapat cinta dia kepada Allah, macam mana cinta tu. Lebih hebat lah tuan-tuan ya. Kalau cinta kepada makhluk yang lemah, yang tak ada daya upaya ni, yang kelebihan tak seberapa ni pun sudah menyebabkan seorang itu jadi lalai, macam Laila dengan Majnun, apatah lagi bercinta dengan pencipta makhluk, lagi kuat cinta itu tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, orang yang dapat cinta kepada Allah ni tuan-tuan, maknanya dia jadi karam lah jiwa dia tu, jadi asyik dia dengan Tuhan tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang yang dapat perasaan cinta kuat dengan Tuhan ni sampai hati dia kosong lah tuan-tuan nak. Sebab kecintaan dia yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan dia tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang-orang yang mencapai faedah pengajian tasawuf ni menyampaikan ia kepada kosong hati selain daripada Allah. Tak ada lah tuan-tuan ya. Maknanya bangun tidur tu Allah lah maslamat utama dia. Walaupun duduk dengan makhluk pun tak cari makhluk dah, duduk cari Allah sepanjang masa nah. Tak ada dah keinginan dia kepada selain daripada Allah, tak ada dah tuan-tuan ya. Dan maknanya hati dia ni tak ada dah nak menurut nafsu ni, tak ada dah. Maknanya Allah ni segala-galanya nombor 1. Nafsu ni kalah dah tuan-tuan ya. Bukan dia kalah dengan nafsu, nafsu tu kalah dengan dia dah, tak ada dah. Syaitan pun lari dah. Ni kata Nabi SAW kepada Sayyidina Umar tuan-tuan nak. Sayyidina Umar ni kalau dia jalan, maknanya syaitan tak berani jalan ikut jalan Sayyidina Umar. Subhanallah tuan-tuan nak. Hebatnya Sayyidina Umar ni punya kedekatan diri dia kepada Allah, sampai syaitan ni tuan-tuan bukan setakat nak hasut diri dia. Syaitan ni nak lalu tempat-tempat Sayyidina Umar lalu pun syaitan tak berani lalu. Maknanya punya hebat Sayyidina Umar ni pada pandangan syaitan, sampai laluan Sayyidina Umar ni syaitan tak lalu, tak berani dia nak lalu tempat-tempat macam tu tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang-orang yang sampai mengosongkan hati selain daripada Allah Ta'ala ni, sampai tak ada dah hati dia selain daripada Allah. Hidup kat dunia ni tak ada dah mencari selain daripada Allah nah. Sentiasa hidupnya adalah Allah yang dicarinya tuan-tuan ya. Maksud cari apa? Cari keredaan dia, cari pandangan dia. Jadi maksudnya hati dia tu Allah lah segala-galanya. Tak ada apa-apa dah tuan-tuan. Tu yang kita ada zikir tu, hasbi rabbi kan. Ada zikir Jalla Allah. Zikir tu bagus tuan-tuan. Ma fi qalbi ghairullah. Maksudnya hasbi rabbi, cukuplah ya Allah engkau Tuhan aku. Maksudnya cukuplah engkau ya Allah
sebagai Tuhanku. Tak perlu dah aku nak makhluk nak apa, cukuplah engkau semata-mata dalam hati aku. Ma fi qalbi, tak ada dalam hati aku ghairullah, selain daripada Allah, tak ada dah. Maksudnya dalam hati aku ni aku kejarmu je ya Allah, cari keredaanmu saja ya Allah. Kehidupan aku ni cukuplah engkau sebagai Tuhanku, tak perlu lain dah. Tak perlu lagi aku nak kepada makhluk dan sebagainya. Cukuplah engkau semata-mata adalah untuk diri aku. Maknanya gitu tuan-tuan ya. Jadi orang-orang yang sampai kepada tahap begini, hatinya hanya ada Allah tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan, orang yang faedah dalam pengajian tasawuf ni dua tuan-tuan dalam ni. Pertama, kosong hati selain daripada Allah, satu. Yang kedua ialah dan dapat menghiasinya dengan Allah. Ni tinggi tuan-tuan ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Mandili ni, orang-orang yang berjaya mencapai kepada pengajian tasawuf ini, maknanya pengajian tasawuf ni akhirnya menyampaikan diri dia kosong daripada Allah, satu. Dan yang kedua ni lagi tinggi tuan-tuan. Dan menghiasi hati tadi tuan-tuan ya. Menghiasi hati tadi dengan memandang. Ni yang selalu saya sebut dengan tuan-tuan tu. Dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok tuan-tuan ya. Maknanya orang yang mengaji tasawuf ni akhirnya hati dia tak ada selain daripada Allah dah. Dan yang kedua, hatinya sentiasa terhias. Sentiasa hatinya ni dihiasi oleh Allah. Allah hiaskan hati dia ni untuk sentiasa memandang kepada Tuhan sekalian alam. Hati ni untuk sentiasa memandang Tuhan. Dipanggil dalam tasawufnya dipanggil musyahadah. Tuan-tuan ni musyahadah. Musyahadah ni maksudnya sentiasa dia memandanglah, menyaksikan Tuhan. Tuan-tuan ni. Yang tu yang kita duk dengar orang azan, asyhadu alla ilaha illallah ya. Aku bersaksi bahawasanya alam ini tiadalah yang mentadbir, yang menguruskannya melainkan Allah. Bersaksi ni tuan-tuan bukan bersaksi zat Tuhan, tak boleh tuan-tuan ya. Bersaksi kepada zat Allah ni hanya di hadapan Allah di akhirat kelak lah tuan-tuan ya. Itu menyaksi zat, menyaksi diri Allah. Bagi orang beriman ni akan melihat Allah dalam syurga tuan-tuan ya. Tapi bermakna bukanlah Allah tu tempat duduknya dalam syurga, bukan tuan-tuan ya. Allah ni dia adalah Tuhan kita yang tidak bertempat, yang tidak memiliki, tidak berhajat kepada ruang ataupun tempat ya. Kita makhluk memerlukan ruang, tempat. Allah ni tidak tuan-tuan ya. Jadi cuma kita melihat Allah tu di syurga, bukan maksud Allah dalam syurga tuan-tuan ya. Yang tu berbahasan dengan dalam masalah tauhid lah tuan-tuan ya. Cuma saya saja sebut sikit, saya tak nak tuan-tuan nanti i'tiqad pegang Allah ni dalam syurga punya, bukan. Allah ni dia tidak bertempat ya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia laisakan mislihi. Dia tidak sama dengan keadaan makhluk ni. Maknanya kalau kita ni ada tangan berjasad macam ni, Allah bukan keadaan dia macam ni tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni mudahnya Nabi SAW sebut apa tuan-tuan, kata Nabi, apa yang terlintas dalam akal fikiran kamu, kata Nabi, itu bukan Allah. Itu mudahnya gitu. Kalau kita boleh bayangkan Allah ni tengah bayangkan Allah tu bukan ya. Sebab lintasan hati kita ni ataupun lintasan akal kita tu semua makhluk. Jadi apa yang kita bayangkan tentang Allah tu bukan Allah tuan-tuan ya. Jadi maknanya bukan Allah tu berada di syurga ataupun berada di mana-mana tuan-tuan. Sebab tu kalau ada orang kata Allah kat mana? Allah berada di mana-mana. Tak boleh, cakapnya salah tuan-tuan ya. Bukan Allah tu berada di mana-mana. Yang berada di mana-mana ni anugerah dia, rahmat dia, kasih sayang dia ataupun kita katakan kebersamaan pertolongan Allah dengan kita tu, itu berada di mana-mana lah. Kita ke mana-mana pun kita kan memang Allah yang tolong kita berjalan, Allah yang beri kita nafas kan. Maknanya kekuasaan dia berada di mana-mana, meliputi alam, kata ulama tasawuf nah. Kekuasaan dia, ilmu dia tuan-tuan dah. Itu semua meliputi alam. Semua, maknanya semua makhluk di atas alam ni semuanya diliputi dengan pertolongan rahmat daripada Allah. Tuan-tuan tak? Macam saya dekat Pasir Gudang, Johor ni. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan mungkin ada di Melaka ke di Kelantan. Walaupun kita berada di mana-mana, semua kita ni dalam pentadbiran dia. Dalam anugerah dia. Jadi kita kata apa? Anugerah dia, kekuasaan dia, ilmu dia meliputi sekalian alam. Tapi zat dia, diri Allah ni tuan-tuan, dia maknanya bukan berada di mana-mana. Kalau gitu banyaklah Tuhan. Itu tak boleh tuan-tuan ya. Saja saya masukkan sikit akidah tu supaya i'tiqad kita, pegangan kita dengan Allah tu kena betul. Kalau orang kata Allah kat mana, wallahu alam. Tuan-tuan tak? Kita tak boleh kata Allah dekat situ, dekat sana, tak boleh. Sebab Allah ni bukan makhluk yang bertempat di sana, di situ tak. Kita kena faham Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bukan dalam syurga dan sebagainya dak nah. Cuma kita esok tengok Allah di syurga. Tempat kita lah tempat kita nak tengok Allah tu kat syurga. Tapi bukan Allah dalam syurga, bukan. Tetap boleh i'tiqad gitu. Sebab Allah ni bukan makhluk yang mengambil ruang, duduk dalam ruang, tak. Berpindah
berpindah dari situ ke sini, itu semua kena mengaji tauhid. Tuan-tuan ya. Kalau kita duk bayang Allah ni bergerak sana sini, tu makhluk bergerak ni, tuan-tuan. Jadi Allah ni zat dia tak boleh dibayang-bayangkan. Tu yang kalau kita bayang-bayang boleh putus urat kita, tuan-tuan. Jangan ya. Jadi maknanya Allah ni bagaimana keadaannya, wallahu alam. Sebab keadaan Allah ni dia tak sama dengan keadaan makhluk yang ada pada hari ini, dan dia tidak memerlukan, dia tidak berhajat. Allah ni maha kaya, dia tak berhajat kepada udara, tidak berhajat kepada tempat, sebab tempat ni dia yang jadikan. Dan Allah ni bukan dalam masa, tuan-tuan. Kalau kita kata kita tengok Allah esok dalam masa, tak boleh kata gitu. Kita dalam masa, macam sekarang ni pukul 7 lah, 7.10 kan, tuan-tuan. Maka masa ni bergerak kan, kita tak boleh lari daripada masa. Bahkan masa tu yang meliputi diri kita kan. Masa ni saya buat, tuan-tuan, Allah lah. Masa ni makhluk Tuhan juga, tuan-tuan. Allah yang buat ada bulan, ada jam, ada 12 jam, 24 jam, ada sehari semalam ni kan. Allah yang buat ni. Dan hari ni, tuan-tuan, manusia dia lemah dengan masa. Sebab apa, tuan-tuan, tak ada orang yang boleh keluar daripada masa. Dan maksudnya masa tu sentiasa mendahului diri dia. Maksudnya kalau dia buang masa, masa tu berjalan. Bukannya bila dia boleh, bukannya kita ni boleh stop masa, masa stop kejap, berhenti kejap. Tak boleh. Maksudnya masa ni sentiasa dipotong kita, tuan-tuan. Masa ni sentiasa dia menang dengan diri kita. Kita akan kalah dengan dia. Maksudnya kita ni kok mana-mana pun akan beredar dalam masa. Daripada muda kan, daripada budak jadi muda, jadi orang tua kan, akhirnya mati. Itu keadaan-keadaan kita, tuan-tuan ya. Allah ni bukan dalam masa. Sebab masa ni makhluk Tuhan. Kita yang lemah dalam masa. Kalau Allah duduk dalam masa, maksudnya masa ni hebatlah, menakluki Tuhan, tak boleh. Sedangkan maknanya masa ni Allah yang cipta, dan masa ni menakluki kita pada hari ni. Sebab tu tuan tak boleh sombong. Kita ni, tuan-tuan, tak sombong macam mana pun, kita nak lawan masa pun kalah dah kita. Nak lawan Allah apatah lagi, tuan-tuan. Maksud kita ni nak lawan Tuhan jauh sekali lah. Nak lawan makhluk Tuhan, masa tu pun tak terlawan dah kita, tuan-tuan. Mana ada orang hari ni boleh kerat masa, ataupun boleh balik ke belakang, mana boleh, tuan-tuan. Jadi makhluk Allah yang namanya masa ni pun kita kalah dah. Tak boleh lawan dah. Jangan lawanlah pemilik masa ni, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kita. Jadi maknanya kita melihat Allah esok, zat dia dalam syurga, kita di syurga. Tapi Allah bukan dalam syurga itu, ataupun Allah bukan dalam masa. Kalau kita tengok Allah esok, mungkin kita dalam masa lah melihat Allah. Tapi Allah bagaimana keadaannya, wallahu alam. Cuma dalam kitab tauhid ni, ulama-ulama tauhid disebut apa? Kita tengok Allah bila kaifiah dipanggil, bukan dengan kaifiat, tuan-tuan ya. Wallahu alam bagaimana cara, jangan fikirlah. Yang penting Allah kata kita akan tengok dia dalam syurga, kita akan tengok dia dalam syurga lah. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Pada setiap hari Jumaat, kata Nabi, tuan-tuan ya. Ada yang Quran Allah kata ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya esok dia akan dapat melihat. Kita memang akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Tapi kaifiat, cara melihat tu, itu ulama tauhid kata itu semua terserah kepada Allah sebagai Tuhan yang berkuasa, yang hebat ni, tuan-tuan ya. Jadi mana orang mengaji tasawuf ni, akhirnya dia dapat menghiasi hatinya. Bukan dia menghiasi dah, tuan-tuan. Maknanya orang sampai pada Allah ni, hatinya memang Allah hias. Dia tak perlu hias dah. Allah yang hias hati dia untuk sentiasa memandang pada Tuhan. Memandang Tuhan ni maksudnya apa, tuan-tuan? Dia sentiasa bersaksi. Apa maksud bersaksi? Tengoklah. Macam kita katakan, kalau di mahkamah, tuan-tuan tak? Hari ni, kalau orang yang menjadi saksi, tuan-tuan, awak ni saksi apa? Saksi zina, tuan-tuan tak? Saksi zina contohnya gitu, ataupun saksi kes curi. Maksudnya apa? Dia tengok sendirilah kecurian tu berlaku depan mata, dia nampak orang ni mencuri dan sebagainya kan. Dia nampak benda tu depan mata, maka dipanggil orang ni bersaksi, tuan-tuan tak? Kita kan selalu sebut asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi persoalan pada hari ni, adakah kita ni telah benar-benar menghidupkan penyaksian kita kepada Allah? Sebab tu, tuan-tuan, memang kita ni dituntut oleh Allah untuk menghidupkan semula penyaksian ni. Sebab itulah penyaksian tu selalu kita ulang dalam sembahyang, asyhadu alla ilaha illallah. Sebab apa? Dalam sembahyang kita ni, tuan-tuan, tak disyariatkan ketika mana kita angkat tasyahud ni kan, kita tak disyariatkan sebut la ilaha illallah saja. Tak disyariatkan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang memiliki syariat, Allah boleh saja maknanya syariatkan kepada kita bila kita baca tasyahud ni, sah kalau kita sebut la ilaha illallah. Tak, kita kena sebut asyhadu, kena ada. Tuan-tuan ya. Ketika mana tasyahud tu kena sebut asyhadu al la ilaha illallah. Illallah ni angkat tangan menunjukkan satu keesaan Allah, tuan-tuan. Azan pun begitu juga, disyariatkan ada asyhadu kan. Bukan azan ni Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, tak ada. Kan? Maksudnya azan pun ada asyhadu, ada asyhadu.
Kenapa perkataan asyhadu tu selalu diulang-ulang? Dalam sembahyang pun disebut, tuan-tuan. Kemudian dalam azan pun disebut, sebab di situ ada satu peringatan daripada Allah yang kita sebagai hamba ni sebenarnya memang hati kita ni kena selalu sentiasa balik pada Tuhan, bersaksikan. Macam kita saksi tadi, maksudnya apa tu? Dan melihatlah, tuan-tuan ya. Jadi yang kita nak lihat alam ni, kita bersaksi atas diri kita, ya Allah, aku bersaksi amal ketaatan aku, kebaikan aku ni aku saksikan, inilah pertolongan anugerah daripada-Mu. Jadi orang-orang yang sampai kepada Allah atas jalan tasawuf ni kosong hati selain daripada Allah, dan sentiasa dia melihat alam ni, bersaksikan kepada kekuasaan, kebesaran Allah yang mengatur, tuan-tuan, yang mengurusnya, yang menolong, yang menguji, tuan-tuan, yang beri rezeki, tuan-tuan, yang beri nikmat, yang beri ujian, yang memberi pedoman, bala dan sebagainya. Semua ni Allah, Allah, Allah. Ini sentiasa hatinya hidup macam tu lah. Atau bangun tidur tu, Alhamdulillahillazi ahyana. Tak, ya Allah, segala puji bagi-Mu, ya Allah. Itu saksi tu, tu saksi tu. Maksudnya bangun tidur tu bersaksi dah, Allah yang bangunkan aku, tuan-tuan. Kemudian keluar dari tandas, Alhamdulillahillazi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang telah mengeluarkan segala kotoran aku. Jadi orang-orang yang mengaji tasawuf ni, akhirnya hati dia nak buat sesuatu pun hanya Allah, memadai dengan pandangan Allah, tak ada riak, tak ada takabur dah, kosong hati dia. Ingat pun ingat Allah ni, tinggi ni, tuan-tuan. Maknanya orang-orang yang sampai tahap gini, kata wali ni, tuan-tuan. Maksudnya orang ni dah tak ada apa-apa dah. Hidupnya Allah aja. Tuan-tuan, kita akhir zaman ni susah nak dapat benda-benda macam ni sebab kita ni banyak kelekaan. Kita banyak lara, tuan-tuan, banyak lalai. Banyak kita ni dengan Instagram, dengan apa semua ni, kadang-kadang kita ni banyak hati kita ni terfanak dipanggil, tenggelam dengan makhluk. Wali-wali Allah tenggelam dengan Tuhan. Kita ni tenggelam dengan dunia, asyik dengan makhluk. Jadi kadang-kadang pandangan hati kita ni nak lagi kepada makhluk. Kadang-kadang bila orang, mungkin ada orang yang menghina kita, kita rasa hati kita ni rasa macam apa, rasa resah dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab kita masih ada lagi terkesan dengan makhluk ni. Tapi orang-orang yang dah hatinya balik pada Allah, kalau tengok orang puji dia pun, dia bersaksikan orang ini Allah lah yang menghantar dia untuk puji dia. Dia seronok, dia gembira sebab nampak Allah puji dia melalui orang ni. Tuan-tuan, kalau datang celaan, hinaan pun, dia akan nampak ni ujian tu datang daripada Allah. Maka hati dia sentiasa bersaksi balik kepada Allah. Dia tengok yang menguji dia, tuan-tuan tak? Yang mendatangkan nikmat semua balik pada Allah belaka lah. Maka dia tenang lah, tuan-tuan tak? Tak adalah dia resah gelisah lagi di atas alam pada hari ni, tuan-tuan ni. Bila mana hati dia tidak nampak makhluk yang uji dia, tapi Allah yang uji dia. Kalau tengok dekat pejabat, ada tiba-tiba orang dengki dengan kita, hina kita kan, ataupun mengata kita dan sebagainya, dia melihat bukan orang uji dia, Allah yang uji dia. Maka hati dia sentiasa bersaksikan. Melihat alam ni, dia melihat kepada di sebalik alam ni. Ataupun melihat alam ni, dia melihat kepada pencipta alam ni. Hatinya karam lah. Hatinya sentiasa sudah balik kepada Allah sepanjang masa, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita kata nak mengosongkan hati selain daripada Allah tadi, tasawuf ya. Adapun nak memandang Tuhan tu, yang tu nak kena banyak mengaji tauhid, tuan-tuan ya. Bila mana kita banyak mengaji tauhid ni, selalu menyebutkan kebesaran Allah, selalu kita menyebutkan Allah lah segala-galanya, maka akhirnya dengan ilmu itu yang selalu diulang-ulang, maka akhirnya kefahaman kita tu meresap masuklah hati kita, dan akhirnya hidup hati kita untuk sentiasa memandang Tuhan, bersaksikan dia, sampai kita melihat apa pun Allah, tengok apa pun Allah. Tuan-tuan, maksudnya dia tengok sesuatu berlaku di alam ni, dia tahu tidak bergerak sesuatu di alam ni sebelah zarrah sekalipun melainkan semua dengan kehendak Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan disebut juga oleh Nabi SAW begitu juga, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, la tataharrak dzarratun, tidak bergerak satu zarrah pun, tuan-tuan. Zarrah ni kecil, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, Imam Ghazali pun sebut benda yang samalah. Tapi kata Nabi, la tataharrak dzarrah, tidak bergerak satu zarrah ni. Maksud debu-debu ni, tuan-tuan tak? Sekecil mana pun yang bergerak di atas alam ni, melainkan semuanya digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Mana tuan-tuan tengok ada benda yang diam, ada benda yang bergerak. Sekecil mana pun bersaksikan balik kepada Allah. Apatah lagi kalau orang datang nak mengata kita, nak menghina kita. Benda-benda yang besar, yang tu lagi lah memang daripada Allah. Kalau yang kecil-kecil tu pun Allah yang mentadbir segala-galanya, maka semuanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kata, tuan-tuan, orang-orang yang kenal Tuhan ni, dia tidak tengok alam ni, dia tidak akan terlupa hati dia untuk tengok kepada pencipta alam ni. Apa saja yang dia tengok semua tengok bini dia ke, tengok anak dia ke, kan tiba anak bising dalam rumah ni kan, duk panjat sana sini kan. Dia balik ke siapa tu? Di situ dia akan mengadu, ya Allah, engkau lah yang mentadbir anak aku. Ketika itu dia akan sebut begitu. Dia tak ada tiba-tiba nak marah, apalah kau ni, apa semua. Itu nampak orang.
Nampak makhluk dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita nampak Allah uji dia dengan mungkin kita kata kenakalan anak sikit-sikit kan, kadang-kadang jadi macam tu, maka hatinya melihat siapa yang menggerakkan anak ni, dia mengadu dengan Tuhan. Tuan-tuan, tapi dari segi syariat jadi menegur, tegur kenapa begini, duduk diam-diam dan sebagainya. Tapi tengok anak tak duduk diam juga, hatinya tenang, balik pada Tuhan. Sebab dia tahu yang menggerakkan, yang mendiamkan semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah tuan-tuan tentang apa yang saya sebut pada tuan-tuan tentang perkara ni, dia kena lama. Pengalaman ni kena banyak, kena lama tuan-tuan. Sebab saya kata tuan-tuan, hidup kita ni, pengalaman hidup kita berjalan di muka bumi ni inilah perjalanan kita untuk mengenal Tuhan. Sebab tu kita nak dapat hati yang kenal dia ni, nak mandang dia ni, perlu perjalanan lah tuan-tuan nak bagi kita sebati, nak bagi perkara tu masuk dalam hati kita. Akhirnya kita dah biasa dah, sebati dah dengan perkara tu. Maksudnya sampai kan satu keadaan tu kita dah boleh, benda ni dah jadi sanubari kita lah. Nak sampai macam tu tuan-tuan benda tu perlu ada pengalaman dalam perjalanan kita kepada Allah ni. Lama-lama perkara tu akan jadi sifat kita lah tuan-tuan, memandang Tuhan dan sebagainya tu akan jadi sifat kita, yang perkara tu sentiasa datang dalam jiwa kita tuan-tuan tapi mana kata perkara ni nak kena mujahadah juga awal-awal tu tuan-tuan Masa saya mula-mula dalam pelajaran dengan Syekh Abdullah ni tuan-tuan antara yang memang diajar oleh murid-murid pun, anak-anak murid Syekh yang dekat-dekat dengan Syekh, hatta kata saya belajar-belajar dengan Syekh dan sebagainya tu, mereka sebut hatta kalau kita tengok tengah bawa kereta tuan-tuan, kadang-kadang kita bawa kereta malam-malam ni, ada kereta sebelah kita ni, kadang dia angkat lampu, saja-saja main angkat lampu tuan-tuan itu pun nak kena pandang Allah, kata Syekh Abdullah. Kadang-kadang kita ni apa angkat-angkat lampu ni, kalau orang-orang yang tak pandang Tuhan ni ataupun tak belajar hati untuk balik ke Tuhan ni, mungkin dia marah, bodoh punya orang tuan-tuan Tapi kalau kita melihat Allah sedang uji kita, kenapa kita nak marah dengan perbuatan Tuhan tu? Dia orang ada tauhid ni, dia balik ke situ lah. Kan Allah uji, kan ada pahala aku kat situ. Ni kalau orang tak nampak Allah punya perbuatan, celaka punya orang. Gitu tak? Dia duk marah dengan orang, duk nampak makhluk uji dia, makhluk hina dia. Tapi dia tak nampak siapa hantar orang untuk uji hati dia. Jadi kalau orang yang balik ke Tuhan ni, Allah nak uji aku. Allah hantar makhluk macam ni, Allah nak bagi pahala kat aku. Dia nampak Allah yang uji aku, Allah hantar orang ni, Allah nak bagi pahala. Dia nampak Allah. Dia kata apa orang ni? Dia tak kata orang, Allah. Jadi nak pandang Allah pada segenap ciptaan alam ni, tu yang kena ajar hati tu, nak kena balik balik rumah. Kalau bagi suami tuan-tuan balik rumah tengok isteri tidur kan, kita lapar ni, tengok nasi atas meja tak ada. Kalau nampak bini, apa benda bini aku ni tak masak ni, kita marah. Tapi kalau balik Tuhan, tak? Maksudnya kadang-kadang isteri kita pun tak sengaja tidur kan. Dia mungkin terletih sangat, kita tak tahu masalah dia apa tadi kan. Mungkin dia letih, dia tidur sampai dia terlupa nak masak, ataupun dia terlupa Allah uji dan sebagainya tuan-tuan. Kita yakin Allah yang menentukan rezeki kita sampai jam pukul berapa. Mungkin Allah tentukan rezeki kita pada hari ni, belum pukul 10 pagi belum ada rezeki, pukul 12 kan baru ada. Jadi kalau orang balik pada Allah ni, dia sentiasa balik ke Tuhan lah. Tak adalah dia tiba-tiba nak marah, nak mengamuk tengok makhluk ni. Ini perlukan mujahadah ataupun perlukan kebiasaan untuk balik. Saya mula-mula hari tu nak memahami perkara ni, gitulah tuan-tuan. Dia ajar, maksudnya anak-anak murid Syekh yang lama dengan Syekh pun ajar kita perkara-perkara macam ni lah. Sampai biasalah benda-benda macam ni. Sampai maknanya bila kita dah balik ke Tuhan tu, kita tak boleh nak marah lah tuan-tuan. Takkan kita nak marah perbuatan Tuhan, mana boleh, tu kehendak dia. Takkan kita nak tak reba dengan kehendak Allah. Walaupun nampak makhluk yang bergerak, tapi kita tahu siapa di sebalik makhluk. Itu yang kita boleh senyum tenang je, sebab sentiasa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah tuan-tuan Jadi mudah-mudahan dengan pengajian kita ni, dengan berguru dan sebagainya, kita tahulah hakikat alam ni sebenarnya sentiasa kita nak berhubung dengan Tuhan. Dengan kita melihat sesuatu apa berlaku di alam ni, untuk kita kenal dia, dan kita sentiasa balik kepada Allah dalam keadaan Allah nak beri kita pahala, Allah nak angkat martabat kita, Allah nak memperkenalkan sifat-sifat dia. Semua kita ni nombor satu Allah lah dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman sifat-sifat yang mulia dalam hati kita. Dan kita pengajian tasawuf ni, kita mencapailah martabat-martabat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, yang diamalkan oleh ulama-ulama kita pada zaman dahulu dan sebagainya tuan-tuan Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu tuan-tuan, mereka berperang fi sabilillah ni, banyak pertolongan-pertolongan Allah tuan-tuan Musuh-musuh kalah habis, tak boleh lawan dengan ulama-ulama kita ni tuan-tuan Kenapa?
Kerana mereka melihat musuh-musuh ni pun semuanya dalam kawalan Allah. Kan orang Melayu dulu tuan-tuan nak, kadang-kadang ada orang angkat parang, kerana mana parang tu tak boleh nak dicantas. Sebab apa? Sebab mereka tengok parang ni Allah yang takbir. Mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami. Mereka tak takut dengan musuh sebab mereka tahu musuh ni Jepun ke, tentang English ke dan sebagainya, siapa di sebalik musuh ni? Siapa yang mengizinkan mereka berjalan, mereka mengangkat parang. Jadi ketika mana hati orang Islam ni, ulama-ulama kita, Mat Kilau, Tok Janggut dan sebagainya, mereka ni hati ni nampak Allah, kuat dengan Tuhan ni. Sebab tu kita punya orang Melayu di zaman dahulu, mereka ni maksudnya kuat hati tauhid mereka dengan Tuhan. Pertolongan Allah sampai banyak. Allah sampaikan pertolongan anugerahnya sebab ketika itu kita punya ulama-ulama zaman dulu ni bergantungan hati mereka kuat dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Jadi maknanya itulah antara kelebihan-kelebihannya. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sentiasa merahmati kita bila mana kita ni sentiasa ingat dekat dia, bergantung dengan dia, takut semata-mata dengan diri dia, melihat sekalian makhluk ni semua di bawah pentadbiran dia. Dialah yang menguji kita dan segala-galanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Semua alam ni di bawah takdir qada qadar Allah. Dialah memberi manfaat, dialah yang memberikan mudarat. Tidak ada makhluk di alam pada hari ini yang berkuasa dengan sendiri, yang bergerak dengan sendiri, semuanya dengan pertolongan dan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik, tuan-tuan, semua datang daripada Allah. Nanti insya-Allah kita sambung lagi pengajian tasawuf ni pada perkara yang ketiga, tuan-tuan, kita akan tengok balik, tuan-tuan ya. Jadi saya mohon maaf kekurangan dalam saya akan kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang dekat dengan dia dengan kesucian jiwa dan dapat mengenal dia dengan hati yang sentiasa memandang dan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.